Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hurrat Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yang sebenar-benar. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya masih lagi Allah beri lagi peluang, kesempatan pada Allah, daripada Allah pada kita semua. Pertama-tamanya dalam bentuk nikmat umur. Masih lagi kita hidup lagi sehari lagi insya-Allah pada hari ini. Mudah-mudahan kita masih lagi ada peluang untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah banyak, tak terkira banyaknya. Ada hadis Nabi SAW sebut dua nikmat manusia sering lalai, sering lupa. Ni'matani maghbudun katsirun fihi ma'anin nas, as-sihat wal faragh. Nikmat sihat, nikmat masa lapang. Adapun kita pada malam ini mak ayah ada lebih sikit kot daripada orang lain, iaitu nikmat Allah panggil jadi tetamu Allah pada malam ini. Kita rasa nikmat Allah duit, sihat. Kalaulah asbab untuk berbuat taat itu kita nak tunggu banyak duit, nescaya pada malam ini ramai orang yang kaya-kaya yang datang dengan majlis ilmu. Tetapi mak ayah tengok yang datang pun bukannya kaya mana pun. Dan kalaulah asbab sihat yang jadikan sebab untuk kita datang menjadi tetamu Allah pada malam ini, maka kita boleh tengok ramai abang-abang sadu, orang yang badan tak besar, tapi yang tengok, yang batuk pun ada, yang datang irit kaki pun ada mak ayah, yang nanti duduk nak bangun pun susah pun ada. Jadi alhamdulillah, mungkin nikmat Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala tu lebih sikit kot daripada kita Allah bagi pada malam ini. Dan niscaya bahawasanya sesungguhnya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga ke saat ini adalah sesuatu yang mana kita harus bersyukur. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang syukur Allah akan tambah lagi dalam bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Kita nak sambung pengajian kitab Penawar Hati
sampai kepada nombor 2, iaitu dipelihara lidah daripada perkara yang dilarang. Betul? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi, Bismillahirsyafi, Bismillahirmu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul wad du'a ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah ya mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabi bi'ulumihi fid daraini amin. Waqala al-musannif, adapun hendaklah dipelihara lidah daripada perkara yang dilarang, yang seterusnya seperti mengumpat, iaitu engkau menyebut saudaramu dengan perkataan yang dibencinya. Jika didengarinya maka ia haram dengan ijma' ulama'. Bahkan kebanyakan mereka mengatakan bahawa mengumpat adalah dosa besar kerana ada beberapa janji seksa yang bersangatan padanya. Baik. Yang kedua apa dia? Mengumpat. Ghaibah. Zikruka akhaka bima yakrah. Maksudnya kita menyebut sesuatu perkataan yang saudara kita tak suka. Suatu perkara, satu benda yang kita cerita yang menyebabkan saudara kita tak bersetuju dengan apa yang kita kata. Itu maksud dia mengumpat. Adapun kita belajar kitab penawar hati ini dengan tujuan mudah-mudahan kita dapat perbaiki, tambah baik amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok tujuan Allah jadikan lidah tu mak ayah yang sebenarnya, ada orang dia kata, Ustaz, saya memang tak boleh nak kontrol. Dah memang dari dulu lagi perangai macam ni, Ustaz. Kalau tak cerita pasal hal orang, tak senang duduk pasal. Kita ni lahir-lahir ke dah buat macam tu ke mak ayah? Keluar-keluar je, wah, dah start mengumpat dah. Ada macam tu? Tak ada. Sebenarnya, ia adalah merupakan satu latihan. Kita sendiri yang ajar, kita sendiri yang didik mulut kita supaya ia menjurus ke arah perbuatan yang lebih diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita disaran untuk memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kita nak rapat, tanda-tanda kita nak baik pulih hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, muraqabah lagi hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara kata ulama. Yang pertama, istighfar. Yang pertama apa dia mak ayah? Istighfar. Paling pendek, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari, bahawasanya Nabi SAW istighfar paling kurang pun 70 kali sehari. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala disebut Nabi SAW istighfar paling sikit 100 kali sehari. Kita hari ni mak ayah 5 kali waktu solat. Kalau lepas solat 3 kali 5 baru 15. Mana nak cari lagi? Itu Nabi terpelihara daripada perbuatan dosa. Kita nak perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setan ni dia jahat mak ayah. Setan ni dia jahat. Dia dah memang ikrar dah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak sesatkan kita semua. Tapi jangan silap. Bila dia penat nak sesatkan kita jadi orang baik, maka dia akan jadikan kita orang jahat, maka dia cuba jadikan kita orang baik. Tak gunalah ustaz ni, dia kata aku pujuk dia jadi jahat. Tak boleh dia jadi jahat. Try bagi dia jadi baik pula macam mana? Ini perangai setan ni. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Banyak mana pun dosa hari ni yang kita bawa, walaupun sebesar gunung ada atas bahu kita ni mak ayah, dengan kita sebut astaghfirullahalazim, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Tapi masalahnya malam ni kita belajar ni adalah bab mengumpat. Bukannya dosa dengan Allah, tapi dosa dengan manusia. Ni kena beza ni. Ni kena beza. Tapi yang sebenarnya
Kalau kita tambah baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya insya-Allah mudah-mudahan Allah akan bimbing, Allah akan tunjuk, Allah akan pandu kita supaya kita sentiasa akan mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar. Mungkin mak ayah lebih hebat ilmu tentang istighfar. Kisah-kisah betapa banyaknya kelebihan istighfar ni mungkin mak ayah pernah dengar. Yang paling menyentuh perasaan, yang paling menyayat hati, yang paling tersentuh, mesti semua orang pernah dengar kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Cerita dia tentang bahawasanya satu hari ni mak ayah, dia duduk, tiba-tiba dia terasa bahawasanya dia ni nak pergi musafir. Dia duduk dekat kota Basrah, tak tahu entah macam mana keinginan dia untuk pergi musafir pada hari itu tiba-tiba meluap. Dia musafir, jalan-jalan sampailah ke negeri Syam. Basrah ke Syam ni jauh mak ayah. Kemudian sampai satu ketika, bila mana dia penat, dia ambil keputusan untuk dia berehat sebentar di masjid. Antara waktu asar dan maghrib tu, dia nak berehat. Dan kemudian dengan tujuan dia pun nak bermalam di masjid tersebut. Tapi mak ayah, masalahnya niat tu terhalang. Disebabkan kenapa? Ada orang yang jaga masjid tu, dia halaunya Imam Ahmad bin Hanbal ni keluar daripada masjid. Maka dalam satu ketika ni mak ayah, bila dalam-dalam dia lari tu tadi kena halau, dia tengok orang yang halau dia pun dah keluar. Dia datang balik ke masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang halau tadi perasan, dia halau lagi sekali. Dia halau lagi sekali mak ayah, Imam Ahmad bin Hanbal ni. Maka situasi tersebut terlihatlah oleh seorang pembuat roti yang rumah dia pun tak jauh daripada masjid tersebut. Maka apa yang berlaku, dia ajak ni Imam Ahmad bin Hanbal ni supaya dapat bermalam di rumah dia. Apa yang berlaku, Imam Ahmad bin Hanbal ni diperhatikan bahawasanya orang yang buat roti ni, bila dia pecah telur, dia ucap Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Masih dia uli tepung, dia ucap Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Masih dia bakar roti, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sampai satu tahap Imam Ahmad bin Hanbal ni tanya, "Wahai Tuan, aku tengok mulut engkau ni tak lekang-lekang sebut Astaghfirullah, Astaghfirullah. Boleh aku tahu apakah keadaannya jika engkau ni selalu istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala?" "Wahai Tuan," dia kata, "sesungguhnya dengan istighfar aku dapat dua benda ni. Yang pertama, hati aku tenang." Siapa nak hati tenang, banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, aku rasa bila mana aku sentiasa istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku rasa semua hajat aku dikabulkan. Cuma satu sahaja yang masih tak terkabul sehinggalah ke saat ini, bahawasanya aku sangat teringin untuk bertemu dengan ulama besar di Basrah yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan keadaan dia tak tahu depan tu ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka katanya Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah, bahawasanya aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejauh ini. Kemudian aku bermalam duduk di rumah Allah. Allah halau aku keluar. Dan Allah takdirkan untuk aku bertemu dengan engkau hanya semata-mata dengan Astaghfirullahaladzim. Baik. Itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua apa dia? Bahawasanya orang yang sentiasa nak perbaiki hubungan dengan Allah, maka dia sentiasalah jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mak ayah, malam ni kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang lebih sikit daripada orang lain, dapat datang majlis ilmu. Orang yang duduk dalam majlis ilmu antara waktu maghrib dan isyak ni mak ayah, ulama sebut sebagai hifzul iman, orang yang jaga iman dia. Kenapa orang yang jaga iman dia? Inilah waktu paling kritikal sekali, maghrib dengan isyak. Maghrib isyak ni lama ke sekejap mak ayah? Paling lama pun 50 minit. Paling lama pun 50 minit. Ustaz bunyi je mak ayah, 5 minit lepas tu ustaz berhenti. Tak lama pun. Tapi kata ulama, inilah waktu paling kritikal sekali. Sebab apa?
Sebab manusia akan penat. Bila mana dia balik daripada kerja, dia akan rasa lelah, dia akan rasa letih, dan dia akan gunakan waktu maghrib dan isyak ni untuk dia berehat. Maka orang yang hadir bukan sebab kuliah pun malam ni mak ayah, dia manfaatkan dengan memperbanyakkan solat, baca Quran dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu yang dinamakan sebagai waktu awwabin. Awwabin, tawwabin, dua benda yang berbeza. Kalau tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Kalau awwabin, dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang dosa. Yang ketiga, istiqamah. Istighfar. Yang kedua, jihad. Yang ketiga, istiqamah. Kitab Syama'il Muhammadiyah, ayat yang Allah turunkan menyebabkan uban Nabi SAW banyak tumbuh. Bila mana Allah turunkan ayat fastaqim kama umir, istiqamahlah dengan apa yang kamu buat. Kerana hari ni mak ayah kita ni berlumba-lumba untuk buat amal ibadat. Sampai satu masa kita akan rasa penat, kita akan rasa letih, kita akan rasa jemu. Dan mudah-mudahan kita semua tak ada sifat yang macam ni. Tapi buatlah sedikit agar ia berkekalan sampai bila-bila. Dan yang keempat, iaitu mati. Yang keempat apa dia? Mati. Bukan suruh terjun bangunan mak ayah weh. Mati ni maksud dia apa? Bila mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu bertambah baik, maka dia akan merasakan bahawasanya hanya kematian itu sahajalah yang memisahkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, ibu ayah yang saya kasih sekalian, kita hari ni takut mati tak? Takut. Kita takut mati hari ni. Pantang batuk sikit mak ayah, cari ubat habis tak kita semua. Pantang sakit demam sikit pun kita dah risau. Nak wabak sekarang ni. Tapi yang sebenarnya, orang yang mana dia mempunyai keredaan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, dia tak takut mati dah mak ayah. Dia redha dengan segala apa yang Allah berikan pada dia sehingga ke saat ini. Itu nak baik pulih hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerita malam ni mak ayah, kita nak baik pulih hubungan kita sesama manusia. Nak jaga lidah kita supaya ianya tak terguna kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Antaranya mengumpat. Mengumpat ni apa? Seperti mana yang saya sebut tadi, kita mengatakan sesuatu perkara yang benar, bukan tipu. Kalau kata benda yang tipu, dia tak jadi ribah mengumpat, dia jadi fitnah. Kena beza tu mak. Kalau kita cerita benda yang benar tapi saudara kita tak suka, itu nama dia mengumpat. Kalau kita cerita benda yang tipu, tu dah jadi fitnah. Okey, baik. Adapun perkara yang menyebabkan orang boleh jatuh sehingga mengumpat ni, bila mana dia cerita sesuatu perkara sehingga kan boleh mendatangkan kemarahan orang yang dengar. Kalau cerita benda yang baik tak ada masalah, ceritalah 3 minggu berturut-turut pun. Masalah orang kita ni, kalau cerita tu dia boleh datangkan keseronokan kalau kita cerita pasal buruk orang lain. Ni sungguh ni. Sungguh tu ngumpat ni. Bila kata ni betul ni, bukan tipu ni cerita betul ni. Cerita betul tu ngumpat dah tu. Dan keadaan saudara dia tak suka. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa.
Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha mengasihani. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian, bahawasanya orang yang mengumpat ni seperti mana yang yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman. Allah tak nyatakan ya ayyuhan nas. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya orang yang beriman dia tak akan mengumpat. Ustaz, ada cara tak untuk kita tak nak mengumpat? Ada. Cara macam mana? Terasa nak mengumpat je, tulis kat kertas. Lepas tu bagi kat orang yang nak mengumpat tu. Tak jadi mengumpat mak ayah. Kita nak mengata kat orang tu, ulama kata buat apa? Pergi ambil kertas, tulis benda yang kita nak kata kat orang tu, bagi kat dia. Agak-agak jadi tak kita nak mengumpat? Tak jadi mak ayah. Tapi dia kerana apa? Kerana syok, kita rasa seronok dapat cerita buruk pasal orang lain. Ni penyakit hati. Sebab tu kita baca kitab ni, supaya ia jadi penawar. Jadilah kitab penawar hati. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita faham dengan keadaannya bahawasanya orang yang sengaja mengintip dan mencari kesalahan dan keaiban orang, maka sesungguhnya apa yang berlaku kepada dia seolah-olah makan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Adik-beradik kita, dengan sungguh-sungguh ia merupakan sesuatu perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi wa inna sahibal riba la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Faqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah dirimu daripada mengumpat, kerana perbuatan mengumpat itu lebih dahsyat daripada berzina. Ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengumpat itu lebih dahsyat daripada berzina? Ia bersabda, seseorang terkadang ia berzina dan ia taubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Sedangkan yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga orang yang diumpatkannya itu mengampuninya. Faqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang saya sebut tadi mak ayah, kita kalau ada dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, insya-Allah Allah akan ampun. Kita minum arak satu hari 18 botol mak ayah, mabuk, bawa kita masuk parit. Lepas daripada tu, astaghfirullahalazim, lepas ni aku tak nak minum dah. Allah ampun dosa. Hisap dadah daripada tahun 1940 mak ayah, start daripada candu, lepas tu daripada ganja, lepas tu daripada heroin, hari ni syabu, tahun ni tak nak hisap dah. Tak nak hisap dah. Allah ampunkan dosa. Tapi bila dia buat mengata ke orang, dia mengata hal buruk pasal orang lain, maka apa penyelesaian dia? Dia kena cari balik orang yang dia umpat tersebut, sehingga kan orang itu memaafkan dia. Ini bahaya orang yang mengumpat. Salah satu daripada perkara yang boleh menyebabkan hati kita mati. Sebab itu Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khaira. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik. Kita hari ini mak ayah cubalah untuk buat benda yang baik.
Kita tak tahu asbab kita buat baik itu Allah angkat, dia jadi satu benda yang Allah angkat, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang jadi asbab kita boleh jadi tetamu Allah pada malam ini. Ada orang Allah beri rahmat. Rahmat Allah luas ni mak ayah. Ini cerita pasal pemurahnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud? Dengan nama Allah Ar-Rahman. Apa maksud Rahman? Rahman Allah ni maksud apa ni? Rahmat. Bukan Haji Rahman, bukan Haji Rahmat. Ni rahmat Allah. Bukan rahmat penjual ayam, bukan. Ni rahmat Allah. Cerita ada Haji Rahmat sini. Astagfirullah. Haji teruk betul ustaz ni. Nak cerita rahmat ni baik maksud dia. Rahmat Allah luas. Cerita pasal rahmat Allah luas. Hari ni orang yang menentang Islam pun Allah bagi nikmat mak ayah. Orang tukar jantina hari ni pun Allah bagi rahmat. Kaya raya dia hari ni mak ayah. Orang India ni mak ayah yang menentang Islam kata hari ni kita hari ni sembah Kaabah macam sembah dia orang juga. Sembah patung juga. Sembah Hajar al-Aswad juga. Hajar al-Aswad tu dia kata apa mak ayah? Sama macam kemaluan orang perempuan. Dia kata subhanallah, masya-Allah. Kita pergi sembah Latta wal Uzza tu. Asal usul dia berasal daripada dewi-dewi Hindu. Kita duk sembah. Masyarakat Arab jahiliah duk ada dalam Kaabah. Sedangkan Kaabah hari ni kita tengok tak ada apa pun. Kosong. Na'udzubillah. Makanya mak ayah, hari ni rahmat Allah luas. Orang yang menentang Islam pun Allah bagi rahmat hari ni mak ayah. Makan nasi sampai kembung perut, mulut berminyak mak ayah, tetap boleh makan nasi. Ceritanya pemurahnya Allah. Ar-Rahim, Maha Pengampun. Tak jadi masalah. Tapi masalahnya bila kita ada buat dosa dengan orang, cerita pasal buruk dia, benda yang dia tak suka. Ingat dua benda ni. Satu, benda tu betul. Satu lagi, dia tak suka. Bukan orang yang cakap tu tak suka. Orang yang kita kata tu dia tak suka. Jatuhlah mengumpat. Dalam keadaan yang demikian, kena minta maaf. Kalau orang tu hidup, tak ada masalah. Kalau orang tu mati mak ayah, Allahu Akbar. Allah patutlah payah sangat nak baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu 3 kali nak boleh sehari pun payah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duk saja duk tunggu lampu merah nak boleh berjalan tegak. Kata tok guru saya dulu lah. Duk tengah lampu merah masa panjang. Tapi duk berangan, duk fikir macam mana nak kaya, macam mana nak cari duit, macam mana nak cari kerja. Tapi rupa-rupanya Allah bagi dia supaya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali mak ayah dah fadilat sama macam khatam Al-Quran. Tu pun susah nak baca. Kenapa? Sebab hati dah mula hitam. Itu sebab mak ayah kena banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tambah baik, hati nak jadi tenang. Allah nak bagi peluang pada kita hari ni mak ayah. Sebab tu kita masih hidup lagi, supaya kita masih lagi ada peluang untuk berbuat demikian. Falyakul khaira, katalah dengan kata-kata yang baik. Kata Nabi SAW, siapa yang dia beriman pada Allah dan hari akhirat, falyakul khaira, hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik. Au liyasmut, tak boleh nak cakap benda baik, lebih baik diam, lagi bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu ayah yang saya kasih sekalian, makanya ustaz, dalam keadaan kita ni tak sedar, boleh tak kita mengumpat? Kadang-kadang kita nak mengumpat tu bukan sekadar kita nak mengumpat, tapi ada sebab-sebab lain yang kita terpaksa untuk mengumpat. Betul tak mak ayah? Makanya ulama gariskan, terutamanya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dinyatakan dalam kitab Riyadhus Salihin, ada 6 perkara.
Masjid ni ada baca kita Riyadhus Shalihin kan? Dah sampai dah bab mengumpat. Ada 6 perkara yang kita boleh mengumpat. 6 perkara yang mana dia dibolehkan. Bukan maksud suka-suka. Tak. Dia dibolehkan. Yang pertama, untuk menyelesaikan maslahah. Maslahah ni masalah-masalah. Kalau nak mengadu pada hakim contohnya, isteri nak mengadu pada hakim, nak cerita tentang buruk suami dia. Kalau tahu laki dia marah tak? Marah lah. Tapi dalam keadaan tertentu dia terpaksa bagi tahu pada hakim. Wahai tuan hakim, saya nak bagi tahu suami saya ni dah lah dia tak semayang. Dah lah dia tak tutup aurat. Kemudian nafkah dia biarkan. Kemudian dalam satu masa yang lain, kadang-kadang dia bawa perempuan lain pula masuk dalam keadaan saya ada kat rumah. Saya tak tahan. Maka tu dibolehkan. Untuk apa? Untuk diselesaikan masalah dia. Aslihu bainan nas. Selesaikan masalah antara manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, nak minta fatwa, nak minta nasihat. Contohnya seperti apa? Nak tanya hukum. Ustaz, adik saya dia dah cerai dengan bini dia. Tapi saya tengok dia ni duk asyik balik rumah bekas bini dia. Kita pun kata, mungkin dia dah rujuk kot. Dah rujuk apanya Ustaz? 6 bulan lepas dia main tinggal macam tu je, lepas cerai. No, 6 bulan lepas. Lepas 6 bulan tu baru dia datang balik. Ini nak cerita macam mana? Kita cerita tentang buruk orang. Cerita tentang buruk orang. Maka tu dibolehkan untuk dapat fatwa. Nampak budak dalam kampung bawa budak perempuan dengan keadaan bukan mahrim, kita kata ni, ni budak-budak ni jadi apa dah lah. Kita pun mengadu pada yang berkuasa supaya dapat bagi tahu dekat Tok Imam jawatan kuasa masjid, ni budak ni sekian dia report. Tahu budak tu nanti kata, tak boleh ni. Nanti kalau dia dengar kecil hati dia, tak boleh. Kemudian nak selesai, nak bagi terjamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketenteraman hati. Kita tengok rumah sebelah masuk mencuri, tak apa rumah kita masuk mencuri kan? Nak mengadu, nak report polis. Cik, saya nak report rumah saya masuk perompak. Tapi itulah, takut perompak tu kecil hati. Polis kata apa, awak pergi balik awak ni pakai pay kuda banyak sangat ni, kata. Tak boleh, mesti kena cerita. Ni yang keempat. Yang kelima, kita guna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita guna panggilan untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Contohnya apa? Macam Imam Zaid tanya kat saya, bila Ustaz mak ayah tu nak pergi kuliah, kata. Ustaz mak ayah. Alah, yang ustaz kecil-kecil tu. Ustaz tak ada masalah, tapi orang tak boleh terima mak ayah. Kita nak cari rumah orang ni. Kat sini ada tak rumah Din Pontut? Din Pontut. Nama sebenar dia kita tak tahu. Yang kita tahu tu lah Man Tempang. Ini semuanya nama-nama yang orang tak suka ni kalau orang panggil ni. Tapi dah jadi kebiasaan. Kalau tak panggil macam tu, kita tak jumpa, tak selesai masalah. Nak tak nak, kena panggil juga. Itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang terakhir, yang keenam, iaitu kita nak jadi sebagai satu pedoman, cerita pasal dia supaya jadi pengajaran kepada umat Islam. Hari ni kalau kita tak diceritakan tentang aibnya Abu Jahal, Abu Lahab, maka kita tak tahu betapa jahatnya dia orang ni, buat jahat pada baginda Nabi SAW. Apa ustaz ni tak elok cerita, kan aib tu mengumpat sian Abu Jahal, Abu Lahab. Boleh macam tu mak ayah? Tak boleh. Kena cerita sebagai pengajaran. Hari ni dekat Malaysia mak ayah, ada seorang
lelaki yang ditukar jadi perempuan tu kan. Mungkin satu Malaysia pun tahu cerita pasal ni. Oi, tak baik ustaz cerita pasal dia mengumpat. Biarlah, tu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Tapi kita nak jadikan pengajaran, sebab dia dah sampai tahap yang kritikal. Kenapa kritikal mak ayah? Sebab dia dah ugut nak keluar daripada Islam. Dia kata apa? Saya kecewa betul dengan agama Islam. Jam teruk mak ayah weh. Saya kecewa betul dengan agama Islam. Kita bukan apa, kalaulah kita hidup pada zaman Allah, Nabi Lut alaihi salam. Lama dah kita ni terbalik bumi dah mak ayah. Jadi lauk mati dah semua. Tapi kerana kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua benda ni Allah bagi kita nikmat. Satu, kalaulah kita ada buat dosa, Allah tangguhkan azab. Yang kedua, sebab kita ni umat yang paling awal sekali yang akan mendapat pengadilan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas asbab yang demikian mak ayah, 6 perkara ni saja yang kita dibolehkan untuk cakap pasal buruk orang lain. Selain daripada tu mak ayah, kata Nabi SAW, apa dia? Falyakul khaira, lebih baik cakap benda yang baik. Tak boleh cakap benda yang baik, au liyasmut, lebih baik diam. Ibu ayah yang saya kasihi sekalian, makanya dalam keadaannya mengumpat ni, saya ambil yang umum-umum saja mak ayah. Ni bukan detail tak. Kerana kita ni baca pasal lidah, Allah beri nikmat lidah hari ni. Allah nak uji berapa ramai antara kita yang boleh syukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ucap alhamdulillah, ucap astaghfirullahalazim. Hari ni mak ayah makan nasi sebutir, satu suap. Tapi tak pernah pun tersedak, tak pernah tersekat. Tak ada pun kita ucap alhamdulillah, syukur pada Allah. Minum air segelas. Tak ada pun sampai muntah bagai. Tak ada pun kita ucap alhamdulillah. Kita jalan hari ni elok je dapat pergi masjid, tak ada pun jatuh dalam parit bagai mak ayah. Tak ada pun kita cakap alhamdulillah. Balik daripada semayang ni kerana mak ayah lega, ya Allah dah semayang isyak, lega rasanya. Berapa ramai hari ni yang ucap alhamdulillah. Ni antara nikmat. Tapi spesifik kita belajar hari ni bagaimana Allah jadikan kita punya lidah. Seperti mana minggu sebelum ni, lidah yang Allah jadikan terletak di satu tempat yang sangat unik, dijaga oleh barisan tentera putih, iaitu gigi kita yang tersergam indah. Kemudian ada bibir pula. Betapa dijaganya keadaan lidah ni daripada bertutur perkara-perkara yang tidak berfaedah. Jadi oleh yang demikian, ibu ayah yang saya kasih sekalian, secara kesimpulannya, apa yang kita dapat pada malam ini, saya berhenti dekat situ dulu mak ayah. Kalau saya sambung, dia jadi panjang. Sebab saya nak bagi laluan. Ada orang hajat, kita nak baca tahlil sikit malam ni. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua dapat rahmat kasih sayang Allah dengan bacaan ni. Baik. Yang pertama sekali, apa yang kita dapat pada malam ini tentang mengumpat. Dua perkara yang boleh sabit perkara mengumpat. Yang pertama, kita cerita benda yang benar. Yang kedua, benda yang benar tersebut saudara kita tak suka dengan apa yang kita kata. Itu nama dia mengumpat. Kalau kita cerita yang tipu, dia bukan mengumpat, dia jadi fitnah. Okey, itu dalam keadaan yang pertama. Dalam keadaan yang kedua, bahawasanya bila mana orang yang mengumpat ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dosanya seolah-olah dia makan daging saudaranya sendiri. Ni antara dosanya mengumpat. Dan ada 6 keadaan yang dibolehkan untuk mengumpat. Antaranya yang pertama, untuk kita minta nasihat. Yang kedua, untuk minta fatwa, minta hukum. Yang ketiga, untuk kita mengadu akan kesusahan ataupun kemaslahatan kepada pihak berkuasa.
Kemudian yang keempat, bila mana kita pada hari ini menjadikan sesuatu perkara itu sebagai satu pengajaran, pedoman untuk kita semua. Yang kelima, bahawasanya kita terpaksa mengumpat untuk bantu kita keluar daripada masalah, tunjuk arah dan sebagainya. Dan yang keenam, yang terakhir apa dia, Mak Ayah? Tak ingat dah? Isteri mengadu pada hakim. Dah sebut tadi, isteri mengadu pada hakim tu. Abu Lahab. Kita cerita pasal keburukan dia supaya dia jadi pengajaran untuk umat Islam pada hari ini. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, penguasa Mekah. Zainab, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Hindun. Hindun. Siapa Hindun ni? Antara orang yang mana asalnya kejam. Dia makannya hati bapa saudara Nabi SAW, Sayyidina Hamzah. Tapi akhirnya dia dapat taufik hidayah daripada Allah SWT, masuk Islam juga dia. Tapi dengan keadaan yang dulu tu, tetap masih orang cerita sebagai panduan pedoman. Hari ini, macam saya kata tadi, orang ugut nak keluar Islam hanya semata-mata kehendaknya tak dipenuhi. Orang tak faham. Maka kita hari ini gunakan cerita tersebut bagi tahu pada anak cucu mana yang betul, mana yang salah, apa yang terbaik untuk kita buat. Dan kita pada hari ini pula, Mak Ayah, kita bukannya nak jadi Tuhan. Kita bukan jatuhkan hukum. Tidak. Jangan sesekali kita mendahului rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana kita belum confirm lagi masuk syurga hari ini, Mak Ayah. Walaupun kita datang masjid. Ingat tadi, jahatnya setan iblis ni. Dia bersusah payah nak asut kita jadi jahat. Tuk-tuk tak berjaya, Mak Ayah. Tapi hari ni dia ajak kita jadi baik. Ni kena ingat. Bila ajak kita jadi baik, semua orang di mata kita buat benda yang jahat. Ni bahaya. Jangan sesekali kita mendahului rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Kita jatuh hukum, kita kata dia yang bukan-bukan. Kita kata benda yang tak elok. Kita kata seolah-olah kita ni lah yang baik, orang lain tu adalah yang jahat. Kata Nabi SAW tadi, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Katalah kata baik ataupun diam, lagi bagus. Baik, cukup setakat itu. Saya berhenti. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. InsyaAllah, kalau dipanjangkan umur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai umur kita pada Ramadan yang akan datang. Dan kita doa mudah-mudahan Allah angkat kita daripada sebarang balak, wabak, penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Mudah-mudahan kita semua akan tetap terus istiqamah dalam melakukan amal ibadat, insya-Allah. Maafkan saya, ampunkan saya jika ada kata-kata saya menyinggung hati dan perasaan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi khususan ila ruh Putih bin Mamat Saudah binti Saipi Zulbahari bin Putih Maryani binti Putih Bi'ah binti Adam Yusuf bin Ni'mat Nur Azlin binti Sa'ad Zakaria bin Ahmad Maznah binti Ahmad Nyonya binti Muhammad Muhammad Ali bin Ahmad Danish Hakimi bin Urus Jihan
Zulkifli bin Haji Rafa Muhammad Sangat bin Hasan Li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri fa'lam qad aflaha man qala la ilaha illallah 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 ilaha illallah la 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه ما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية من نواصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد بربك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسببهم وخصوصا إلى روح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Putih bin Mamat, Sa'udah bin Saifi, Zulbahari bin Putih, Maryani binti Putih, Bi'ah binti Adam, Yusuf bin Ni'mat, Nur Azlin binti Sa'ad, Zakaria bin Ahmad, Maznah binti Ahmad, Nyonya binti Muhammad, Muhammad Ali bin Ahmad, Danish Hakimi bin Rusjihan, Zulkifli bin Haji Rafa, Muhammad Samad bin Hasan, Jami'al muslimin wal muslimat, Al-mu'minin wal mu'minat, Al-ahla'in Muhammad Ahmad. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى يتلألأ بين أيديهم وضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم. اللهم اجعل فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالدهم ومشائخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالدهم الجميع برحمة ورضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كلهم من ذيك القبر واللهود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qimis shalah. Astagfirullah.